Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada semua jurulatih 9 yang dihormati semua. Jadi video ini adalah video ringkas berkenaan dengan garis panduan penyertaan penilaian kursus core curriculum di bawah MKF 2.0 dan MKF 1.0 semester A 211 PPKI. Dan seperti yang semua maklum bahawa sebelum ini PPKI telah memberikan satu garis panduan berkenaan dengan pengisian um, bagaimana untuk menyetarakan markah bagi pelajar-pelajar MKF 2.0 dan juga MKF 1.0. Ini adalah hanya untuk kursus yang mempunyai campuran pelajar MKF 2.0 dan 1.0. Jadi ini adalah garis panduan yang dimaksudkan. Cuma saya hari ini bukan ingin menerangkan berkenaan dengan garis panduan kerana saya percaya bahawa setiap orang sudah memahami garis panduan yang telah diberikan ini. Cuma pada hari ini saya ingin menunjukkan kaedah memasukkan markah ke dalam Excel file yang telah disediakan. Okey, jadi jika tuan-tuan dan puan-puan semua perasan, di sini terdapat bahagian di mana kita perlu masukkan maklumat semester sesi akademik, yang dimerahkan ini. Jadi dan juga nama khusus, kod khusus, nama pengajar, penyelaras teras. Jadi semua ini perlu diisi oleh setiap jurulatih 9. Di bahagian teras setiap JS jurulatih perlu memilih teras yang berkaitan sahaja. Yang tidak berkaitan boleh dibuang, boleh dipadam, termasuk buang yang tidak berkenaan ini boleh dibuang juga berkaitan ini. Kemudian di bahagian pemetaan hasil pembelajaran, ada untuk MKF 2.0 terdapat 11 PLO. Maafkan saya, terdapat 11 CLO, Course Learning Outcome, untuk MKF 2.0, dan untuk MKF 1.0 terdapat 8 CLO. Jadi berdasarkan course outline yang tuan-tuan dan puan-puan ada yang telah disahkan oleh PPKI, mohon tandakan mana-mana yang berkaitan. Contoh CLO 1 berkaitan dengan CLO 11, so perlu tanda di CLO 11. Jadi jika terdapat sehingga 3 selo, maksudnya perlu diisi sehingga 3 selo. Perlu pilih mana-mana selo yang berkenaan. Jadi boleh dirujuk pada course outline. Dan juga untuk MKF 1.0 perkara yang sama. Sekiranya ada 3 selo, perlu tik pada 3 selo. Dan ada kursus yang mempunyai 2 selo, jadi hanya perlu tik pada 2 selo saja. Kerana ini akan membawa kepada table di bawah. Jadual di bawah ini menunjukkan bahawa penilaian berterusan perlu dinamakan penilaian berterusan untuk MKF 2.0, 1.0, bentuk 1 apakah ianya, apakah bentuk yang diberikan. Contoh untuk 1 CLO 1 projek pembintangan bagi MKF 2.0, tetapi untuk MKF 1.0 diberi kuis. Jadi perlu dinyatakan di sini kerana kita ingin melihat kepada perbezaan yang berlaku dari segi penilaian, bentuk penilaian dibuat. Dan seterusnya, ini adalah jumlah markah, di mana jumlah markah dinasihatkan untuk dijadikan 100% untuk keseluruhan CLO kerana maksud saya, contoh kalau tuan-tuan dan puan-puan memberi ujian kepada pelajar yang sebelum ini diletakkan sebagai 20 weightage-nya ada 20 kerana mengikut course outline, tetapi mohon untuk di-convert kepada 100% dahulu sebelum dijadikan 20 kerana nanti kita akan masukkan di tab yang belakang ni. Jadi dinasihatkan untuk jumlah markah semuanya dijadikan 100%, dan di sini baru letak peratus pemberat yang mengikut CO, course outline. Jadi contoh, ni sebagai contoh, sekiranya untuk MKF 2.0 adalah 30, 40, 30. Yang ini 20, 50, 30. Jadi yang ini nanti bila dimasukkan di sini, ia akan secara automatik akan appear di sini, di bahagian ini. Kalau perasan di sini, ianya akan berubah. Jadi saya akan tunjuk contoh. Contoh sekiranya sekarang ini adalah 30. Okey, CLO 1 bagi MKF 2.0. Jadi saya ubah di sini. Saya jadikan dia 40. Okey, 40. Ianya akan turut berubah menjadi 40. Jadi
Cuma perlu hati-hati kerana di sini nilai akhir pemberat adalah 100%. Jadi kalau sini 40 campur 40 campur 30 dia dah jadi 110, maknanya dah terlebih. Jadi disebabkan itu saya katakan perlu melihat kepada kos soalan semula. Jadi ini saya bagi contoh 30 40 30 dan ni 20 50 30. Jadi total untuk MKF 1.0 adalah 100, total untuk MKF 2.0 adalah 100 juga. Bagi pemberat. Jadi di sini sekiranya nilai dimasukkan di sini, ianya akan terus berubah di sini. Okey. Kalau dilihat di sini 30, 40, 30, 20, 50, 30 dan dilihat di sini ada formulanya. Okey. Persetaraan maklumat kursus which is step yang ni, and then F37 untuk MKF 1.0 CLO1. Jadi kita tengok di sini F37 di sini. Okey. Jadi jangan ubah apa-apa formula di sini. Hanya perlu masukkan nilai di depan ini dan secara automatik ia akan berubah di sini. Kerana di sini semua telah ada formula yang telah saya kaitkan dengan bahagian sini. Jadi dan di sini juga jangan diubah apa-apa. Bahagian hitam ni semua jangan diubah apa-apa, termasuk markah akhir jangan diubah apa-apa kerana dia telah mempunyai formulanya. Hanya perlu ubah di sini saja, masukkan nama pelajar, nama metrik, kumpulan pelajar, either 2.0 ke 1.0. Jadi untuk kita kumpulkan sekali lah 2.0, 2.0, 1.0, 1.0. Tapi jika anda tuan-tuan dan puan ingin memudahkan kerja tuan-tuan dan puan mengikut senarai kehadiran, tak ada masalah, dibenarkan juga. Cuma nanti saya akan tunjuk macam mana kita ingin lakukan jika di sini tidak kita kumpulkan sekali. Maksud saya di sini ada MKR 2.0, tiba-tiba bawah ni 1.0, 2.0 balik, dan 2.0 tiba-tiba 1.0, kemudian 2.0 balik, maksudnya dia berubah-ubah. Jadi kalau dia berubah-ubah kerana mengikut senarai kehadiran, tak ada masalah, boleh sahaja. Jadi apa yang perlu dibuat adalah sekiranya ingin memasukkan sesuatu yang maklumat yang baru, hanya perlu tekan insert. Okay, right click, insert. Jadi bila dah ada ruang di sini, barulah tuan-tuan ambil, masukkan maklumat pelajar di sini. Okay, masukkan pelajar. Contoh, pelajar itu adalah MKF 1.0. Jadi ambil, copy, paste. Okay. Tetapi dia tak boleh ambil yang sini punya. Dia tak boleh copy yang sini punya sebab yang ini adalah untuk MKF 2.0. Jadi perlu copy yang MKF 1.0. Copy and then letakkan di sini. Kerana ini adalah markah untuk MKF 1.0. Okay. Jadi di sini akan jadi dash lah. Dia tak akan jadi apa-apa. Dia akan jadi tiada apa-apa maklumat. Okay. Jadi cara masuk adalah dengan jika ianya adalah MKF 1.0, masukkan di bahagian hijau. Jika ia adalah MKF 2.0, masukkan di bahagian sini. Dan di sini nanti kita hanya boleh copy sahaja. Kita boleh terus copy sahaja. Sorry, maafkan saya. Bukan macam tu. Sekejap Bukan saya memandangkan ini adalah untuk MKF 1.0. Jadi tuan perlu copy. Tuan-tuan dan puan perlu copy di sini. Markah akhirnya adalah di sini. Dan paste di sini. Jadi dia akan capture markah yang di sinilah. Ni untuk sesiapa yang ada masalah untuk membuat formulir di Excel lah. Jadi kalau dah biasa buat formulir di Excel dan formulir ni dah ada, jadi boleh copy and paste sahaja, tak ada masalah. Cuma saya nak katakan untuk MKF 2.0, ianya markah di sini, totalnya di sini, total di sini adalah daripada markah ketiga markah di sini. Kalau kita tengok formula, saya double click. Okay, H5 sehingga J5, di mana H hingga J ini untuk 5 lah. Tapi kalau kita ambil markah untuk MKF 1.0, okay, 1.0 kita copy yang ini, dia akan ambil markah dari K ke M. K ke M. Jadi barulah kita akan dapat markah yang betul. Jadi sama juga di sini, jika ingin insert untuk MKF 2.0 di sini, kita insert, okay, insert, okay, and then kita ambil maklumat, masukkan maklumat untuk MKF 2.0. Okay, ni saya copy and paste lah, saya tak type lah. Kalau tuan-tuan perlu type lah, okay, ataupun kalau copy daripada senarai kehadiran, dia masukkan di sini lah. Okay, and then di sini nanti part yang perlu ada maklumat adalah yang di sini lah. Maksudnya perlu masukkan maklumat, perlu copy, okay, yang sini punya copy, and then paste di sini. Dia akan jadi macam tu. Dan markah akhir dia perlu copy di MKF 2.0 punya dan letak di sini.
Semuanya dah ada formulanya. Okey? Jadi jika tuan-tuan membuat begitu, jadi dia akan memudahkan kerja tuan-tuan lah. Tak perlu key in balik formula apa semua lah. Copy and paste saja dan pastikan insert. Insert. Jangan drag terus, tarik terus ke bawah. Dia akan mengubah formula semua nanti. Dia akan mengganggu formula. Jadi saya cadangkan sekiranya ingin buat mengisi template ini, nanti masa nak masukkan markah akhir pelajar, bolehlah mengikut video tutorial ini. Jika ada apa-apa masalah, mohon maklumkan kepada saya ataupun kepada PT setiap teras. Jadi mereka boleh panjangkan kepada saya untuk saya bantu apa-apa yang patut. Jadi itu sahaja untuk tutorial pada kali ini. Harap membantu tuan-tuan dan puan-puan semasa ingin memasukkan markah nanti. Jadi itu saja. Apa yang kurang adalah atas kelemahan diri saya sendiri. Saya ingin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang.